wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada kamalillahi wa kamali yaliku bikamali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hari ini kita akan membaca, kita nak hafal, dah hafal kan 10 ayat, maka kita nak buat apa hari ini? Mula-mula tergerak hati saya nak test hafalan satu-satu kan, tapi sebabkan memandangkan hari ini Nisfu Syakban, jadi saya dalam mood penuh kasih sayang, saya pun tak nak ujilah kan. Jadi hari ini saya akan sebaliknya berkongsi tentang beberapa fadilat. Sebab kita sepatutnya terbalik. Patutnya kita mula dengan fadilat dia baru kita buat hafalan, jadi semangat sikit. Tapi tak apa. Kita akan mulakan dengan kita belajar tentang fadilat atau kelebihan membaca dan menghafal surah Al-Kahfi. Okey, boleh Jadi hari ini kita kongsi, catatlah kalau boleh, catat, kalau boleh ingat. Kan dah hafal surah Mulk, dah hafal surah Kahfi kan, jadi senang ingat. Okey. Jadi hari ini kita nak beritahu bahawasanya ada beberapa hadis Nabi SAW, kenapa surah Kahfi ni jadi ketara, jadi tiba-tiba jadi perkara yang kita tiba-tiba nak kena hafal. Kenapa penting untuk menghafal surah Kahfi atau kurang-kurangnya membaca surah Kahfi? Sebab ada banyak kelebihan padanya. Semua ayat Quran tu ada kelebihan dia. Semua ayat, setiap huruf, setiap ayat, setiap surah tu semua ada kelebihan dia. Tapi ada yang kelebihan dia itu lebih ditekankan sebab dia ada kaitan dia dengan keselamatan kita, yang ada kaitan dengan keselamatan kita, dengan kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat. Antaranya ialah hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawasanya barang siapa yang membaca, barang siapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, akan ada baginya cahaya, akan datangkan cahaya baginya, akan diterangi cahaya bagi dirinya pada hari Jumaat yang dibacakan itu sampai Jumaat yang akan datang. Itu hadis yang berkaitan dengan surah Kahfi. Maknanya apa? Kalau kita baca surah Kahfi itu, menurut sebuah hadis riwayat Al-Hakim yang mengatakan bahawasanya kalau kita baca Al-Quran itu, maka surah Kahfi pada hari Jumaat. Yang dinamakan hari Jumaat tu apa? Hari Jumaat, hari itu bermula pada Maghrib. Ingat, kalau orang Islam, mula hari kita Maghrib pada hari Kamis. Jadi hari Kamis itu kalau masuk waktu Maghribnya, itu dah mula namanya Jumaat. Sebab kalau orang Melayu, orang sekarang, orang dululah, dia kata hari Kamis, malam Jumaat. Budak sekarang tak tahu. Kalau kata hari Kamis, kalau kata malam Jumaat, diingatkan Jumaat tu punya malam. Tak, dia pada hari Kamis tu bila masuk waktu Maghrib, itu dah mula waktu yang digalakkan untuk baca surah Kahfi sampai Maghrib esok harinya. Maknanya kalau masuk pada Maghrib hari Jumaat, baru habis waktu baca surah Kahfi. Jadi mula pada Kamisnya sampai Jumaat esok harinya. Mula Maghrib Kamisnya sampai Jumaat Kamisnya, sampai Jumaat Maghribnya, itulah waktu yang kita baca surah Kahfi. Bila baca tu, maka daripada satu minggu Jumaat ke Jumaat yang lain itu diterangi cahaya. Kan ada cahaya. Cahaya tu dia tak kata cahaya tu apa. Kita jangan cahaya macam gelap je, tak. Cahaya maksudnya apa? Diterangi hati kita, diterangi amalan kita, diterangi kehidupan kita. Cahaya itu keberkatan. Yang penting kalau baca tu ada keberkatan, ada kebaikan daripada Allah SWT.
bentuknya kita tak tahu macam mana. Mungkin cahaya pedoman, mungkin cahaya petunjuk, mungkin cahaya kasih sayang. Kalau buat keputusan jadi senang, kalau datang susah jadi mudah menghadapi kesusahan dan sebagainya. Tapi yang penting baca. Jadi mulanya bila? Mulanya baca pada, kalau boleh mula ialah pada hari mula maghrib, pada hari Khamis, kan, dan kemudian berterusan waktunya sampai pada waktu maghrib hari Jumaat. Tapi Ustaz, saya malam Jumaat baca Yasin. Macam mana ni? Ya, saya tak berapa setuju dengan orang yang mengatakan jangan kali dia tak mau baca Yasin lah, baca Kahfi lagi bagus. Tak. Sebenarnya bacalah Yasin, tak ada masalah. Kalau kita pandai, malam Jumaat baca Yasin, hari Jumaatnya baca Kahfi. Dapat pahala Yasin, dapat pahala Kahfi. Siapa kata kena buang satu, ganti lagi satu? Janganlah, ambil semua. Baca Yasin, kan? Baca Yasin pada malam Jumaat, hari Jumaatnya baca surah Kahfi. Gitu. Atau pusing, atau malam Jumaatnya baca surah Kahfi, hari Jumaatnya baca surah Yasin. Tak ada masalah pun, kan? Jangan dijadikan perbincangan yang panjang atas kerja, kan? Yasin ke Kahfi, dua-dua ayat Quran, baca je lah. Kan? Baca saja. Jadi itu kelebihan dia. Dalam hadis yang lain pula diriwayatkan daripada Al-Hakim mengatakan bahawasanya barang siapa yang membaca surah Kahfi, kan, sebagaimana dia diturunkan, maknanya apa? Mencuba membacanya dengan penuh tartil, dengan penuh tajwid, maka akan mendapati cahaya pada dirinya pada hari dia dibangkitkan. Itu lagi cahaya. Yang tadi tu cahaya daripada satu Jumaat ke satu Jumaat yang lain. Yang ini cahaya boleh dibangkitkan. Ini tak lari daripada hadis yang lain. Nabi mengatakan bahawasanya barang siapa uh, barang siapa membaca Al-Quran. Barang siapa membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu jadi pada hari kiamat, menjadi sahabat, berikan syafaat kepadanya pada hari kiamat. Dia tak lari makna itu. Iqra'ul Quran fa'inahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Kerana Al-Quran itu menjadi syafaat pada pembacanya di hari kiamat. Jadi maknanya tak lari. Jadi baca surah Kahfi, itu kelebihan dia. Maka ulama pun membincangkan, Ibnu Kathir mengatakan bahawasanya oleh itu ia disunahkan baca surah Al-Kahfi itu pada seluruhnya. Kalau baca tu, baca seluruhnya. Surah Al-Kahfi itu, kan, bila mulanya dibaca, kan, pada hari Jumaat, dan sebagainya. Dan dikatakan bahawasanya ulama mengatakan ia sebaiknya dibacakan awal Jumaat. Jangan tunda. Kalau bagus hari Jumaat, kalau lepas subuh kita baca, pagi baca. Jangan tunda ke petang. Jangan tunda ke maghrib. Sebab apa? Nanti dah lama makin malas. Ibadah kita ni kalau boleh, yang wirid-wirid zikir ni, kan, kata ulama, kata guru saya mengatakan, awalkan. Sebab nanti kita siang dah sibuk. Nanti siang tak tahu apa yang akan datang. Bila waktu kita lapang selalu, kita terbalik. Kita ni, mindset kita ni, siang ni, pagi ni sibuk. Tak. Kita sibukkan diri siang hari dengan zikir. Nanti Allah lapangkan sepanjang harinya. Jangan mulakan hari kita dengan membiarkan dunia itu menentukan jadual kita. Kita tentukan jadual dunia tu. Itu tandanya orang yang dia ini dunia di tangannya bukan di hatinya. Jangan mulakan hari kita dengan biarkan, nanti aku busy, nanti. Jangan nanti dulu. Mula hari itu, buat yang patut kita buat, nanti yang lainnya akan menuruti. Kalau kita mulakan hari kita dengan kelupaan, nanti sepanjang hari itu lupa. Tapi kalau kita mula dengan ingatan, insya-Allah sibuk macam mana sepanjang hari itu pun, Allah akan tetap datangkan ruang-ruang untuk memberikan kita peringatan. Okey, itu satu kita dah faham. Okey. Sekarang ni Ustaz, kenapa kena hari Jumaat? Hari lain tak ada ke? Hari lain pun baik apa? Betul. Tapi dikatakan hari Jumaat. Kenapa hari Jumaat? Kata dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan hari Jumaat itu adalah sebaik-baik hari. Hari Jumaat itulah sebaik-baik hari. Kan, kerana pada hari ini, kata Nabi SAW, ialah hari di mana Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumaat. Kalau tanya hari Adam, Nabi Adam dibuat pada hari apa? Hari Jumaat. Dan pada hari itu jugalah dia ini diletakkan ke dalam syurga. Menghuni syurga. Dan pada hari itu jugalah Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Hari dia diciptakan Jumaat, hari dia masuk syurga Jumaat, hari dia dikeluarkan daripada syurga ialah hari Jumaat, dan pada hari Jumaat kata Nabi SAW adalah juga hari yang mana berlakunya hari kiamat. Itu dia. Jadi hari Jumaat tu ada banyak kelebihan-kelebihannya. Dan apa lagi kelebihan hari Jumaat?
ada satu saat ijabah, ada satu saat, satu detik, satu waktu pada hari Jumaat itu yang mana jika orang orang Islam membuat doa padanya, doanya takkan ditolak. Jadi manfaatkan hari Jumaat sebab apa? Ada kelebihan, macam-macam kelebihan dan antaranya ialah ada satu detik, satu saat yang Allah sengaja tak beritahu pada kita, tak tentukan pada kita. Kenapa? Sebab kalau diberitahu kita akan bermalasan pada waktu yang lainnya. Maka kita dirahsiakan supaya sepanjang Jumaat tu kita berdoa. Dunia kan sekarang kitanya hidup ni banyak masalah. Dunia ni banyak masalah. Dah Allah dah kasih formula dia, Nabi kasih formula dia. Hari Jumaat banyak berdoa. Tapi kita hari Jumaat, maaf kata bagi saya tengok lelaki, pemuda-pemuda di masjid-masjid, hari Jumaat dah banyak masalah, engkau tambah masalah. Pada waktu Allah berikan kita solusi jalan keluar, kita tak gunakan. Banyakkan berdoa. Tapi kita tak nampak kat masjid-masjid orang nak berdoa. Orang masih nak buka handphone, nak tengok berita ini, kabar ini, marah itu, marah ini, marah, 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 marah. Tapi waktu rahmatnya tak diambil. Itu sia-sia. Itu orang tertipu namanya. Yang mana Allah dah kasihkan peluang untuk kita. Ni Allah Nabi dah kata, ini hari Jumaat, hari yang ada satu detik ni, kau doa, dimakbulkan. Kenapa tak tergiur? Itu tanda iman kita dengan Nabi gitu. Kita boleh marah dengan segala benda kat dunia ni. Tapi kalau kita patut lebih marah, kalau Nabi kata satu perkara, kita tak ambil peluang tersebut. Nabi kata, solusi masalah dunia ni kan, kita kena faham. Solusi masalah dunia ni, kita kena faham bahawasanya, ialah dengan mengikut apa yang Nabi kata. Itu solusinya. Nabi ni, memberitahu kepada kita, every time there's a problem in this world, kalau ada masalah kat dunia ni, Nabi berikan jalan keluar. Tapi kita tak ambil jalan keluar tu. Kita ada banyak masalah kat dunia sekarang. Baik yang jauh di Timur Tengah maupun di depan mata kita. Banyak sangat masalah. Nah, Nabi agama ini agama yang sangat rahmat. Dia kata kau ada masalah, ni ada solusinya. Apa? Ada doa yang baru itu tak yang pasti diterima. Pasti terangkat doa tersebut. Pada waktu satu detik pada hari Jumaat. Kenapa tak diambil peluang itu? Tak. Sebab manusia ni sombong. Ada masalah tapi tak nak ambil penyelesaian daripada orang yang tahu kunci penyelesaiannya. Ini sombongnya manusia. Dan paling buruk sekali orang yang sombong ialah orang beriman kalau dia sombong. Kan Allah paling tak suka orang yang sombong. Wala tamshi fil ardi marah. Dia ada beri solusi, kenapa lagi kau cari solusi dengan orang? Kenapa kau menaruh harapan pada orang? Orang tu sifatnya mengecewakan. Manusia dalam apa jua bentuknya akan mengecewakan. Jadi jangan cari dengan manusia solusinya. Kan, apatah lagi manusia itu selalu mendatangkan penyelesaian yang tidak elok, yang tidak baik. Cari pada Allah SWT. Bila hari Jumaat tu? Nah, kita tak mau ambil. Ya? Okey, jadi ambil peluang tersebut untuk berdoa pada hari Jumaat. Okey. Satu ketika ini riwayat pula tentang kelebihan hari Jumaat. Satu ketika Nabi SAW, baginda masuk ke rumah seorang lelaki di dalam rumahnya, seorang sahabat bernama Sayyidina Usaid bin Khudir. Dia ni membaca Al-Quran di dalam rumahnya, baca surah Al-Kahfi dalam rumahnya, kan. Dan bila dia membaca ayat itu, kan, maka binatang di dalam rumahnya, dia tak beritahu binatang apa. Kan, setengah riwayat mengatakan binatang yang dipelihara di kandangnya, ada yang kata binatang peliharaan dalam rumahnya. Kan, bila dia baca ayat suratul Kahfi itu, binatang itu menggelisah. Bila dia kata kenapa, dia tengok kenapa dia menggelisah, dia lihat ke langit, dia nampak di langit itu ada seolah-olah ada kabus ataupun ada awan ataupun kabus yang berkumpul di atasnya. Kan? Maka dia beritahu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ni kalau tadi aku baca binatang menggelisah. Asal aku baca surah Kahfi ni binatang menggelisah. Kenapa? Aku tak tahu kenapa. Aku tengok ke atas, aku nampak ada seolah kabus dan kemudian ada awan di atas kepala aku. Maka Nabi mengatakan, teruslah membaca. Kan? Itu adalah ketenangan yang datang dengan bacaan Al-Quran. Itulah kita, rumah-rumah kita isinya baca Al-Quran dan antaranya surah Kahfi. Baik. Sekarang ni program sahabat Al-Quran ni dia suruh baca dan hafal 10 ayat. Apa pula kelebihan? Kenapa kena 10 ayat? Kenapa dideranya kita Ustaz setiap pagi nak baca 10, pontang-panting kita baca Ustaz, dan yang mana ayat 1 jadi 9, 9 jadi 8, 8 jadi 7, 8 9.7, semua macam-macam Ustaz, kan, macam-macam susunannya. Awak yang menghafal ni pening, yang jadi pembimbing lagi pening, 2 kali pening. Kan, tersimpul sana tersimpul sini. Dia jadi guru menghafal ni, kadang masalah dia nanti, dia pun ikut terikut juga dengan muridnya. Dia jarang murid ikut guru, guru terikut murid kalau buat hafalan ni. Kan, murid selalu dia hafal macam guru dia tak. Kadang-kadang gurunya terikut dengan muridnya, terbawa-bawa. Kan, trauma guru tu. Kan, kan gitulah. Tapi tak apa, itu kelebihan jadi mengajar. Kelebihan mengajar dan kelebihan jadi murid lah. Kan, kalau jadi murid, kerja kita menyusahkan saja. Kan,
Kan kerja murid kerja kita salah orang betulkan. Kan kita gitu je tak ada masalah. Kan. Jadi kenapa kena 10? 10 ayat ni kenapa? Jangan kata hafal jangan kata hafal. Kalau kita baca je 10 ayat Quran satu hari. Satu hari baca 10 ayat Quran. 10 ayat Quran kita baca setiap hari. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, barang siapa membaca 10 ayat Al-Quran setiap hari, lam yaktub minal ghafilin. Tak tertulis dia sebagai orang yang lalai. Satu hari baca 10 ayat Quran je. 10, 10. Kita ni jangan pula salah faham. Oh, baca 10 je okey lah. Tak, maknanya apa? Kalau kau baca 10, terselamat daripada kelalaian. Kalau baca lebih, tentu lebih elok lagi keadaan diri kita. Jadi maknanya apa? Satu hari tu, jangan tinggal walau 10 ayat Al-Quran. Ibu-ibu, satu hari Al-Fatihah tu 7 ayat. 7 ayat Al-Fatihah. 5 kali solat, 5 waktu, satu kali ada 17 rakaat. Berapa kali Fatihah tu? Dah lebih daripada 10 ayat. Itu buktinya jangan lalai. Diselamatkan daripada kelalaian. Apalagi kita baca luar daripada solat dan sebagainya. Jadi jangan tinggal. Itu hikmahnya 10. Pada amnya baca Quran. Tak kira surah apa pun, kalau baca 10 ayat, diselamatkan daripada kelak. Ini janji Nabi SAW. Tapi sekarang nak tahu pula kenapa kena baca tentang kena baca 10. Sebab hadis Nabi SAW. Ya. Okey. Jadi hari ini kita nak beritahu fadilatnya. Kalau ada masa saya akan huraikan tentang kenapa kaitan fadilat ini dengan apa yang Nabi akan berikan amaran kepadanya. Dia ada bab-bab lain dia. Tapi hari ini kita bilang kelebihan dulu, okey? Kalau ada masa kita akan huraikan lebih lagi. Pertama, barang siapa menghafal. Ini dia. Barang siapa menghafal 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi akan diselamatkan daripada Dajjal. Ini yang masyhur sekali. Siapa yang dia hafal 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, maka dia itu diselamatkan daripada fitnahnya Dajjal. Dipelihara daripada fitnahnya Dajjal. Jadi nak selamat dari kenapa Dajjal ni datang dengan segala tipu dayanya. Dia ini akan menipu kita sampai yang orang kita, kalau kita hidup sekarang manusia menipu, kalau orang tipu kita, tipu duit, kan, tipu harta, tipu kekasih, macam-macam tipulah sekarang. Tapi tipu Dajjal ni lebih bahaya sebab dia menipu dia menipu dari sekadar akidah kita. Dia akan pesongkan akidah kita. Itulah dahsyatnya Dajjal. Yang baik nampak jahat, jahat nampak baik, yang tak benar nampak nyata, yang nyata nampak kabur, nampak samar, macam-macam kemampuan Dajjal ini. Itu bahayanya luar biasa. Dia ada kekuasaan luar biasa Dajjal ni. Dia boleh menghidupkan yang mati, boleh matikan yang hidup, kononnya dia boleh buat syurga, boleh buat neraka, boleh menumbuhkan bumi yang mati dihidupkan. Macam-macam Dajjal tu boleh buat. Jadi kita ni nak pelihara daripada fitnah Dajjal, hafallah dia kita daripada 10 ayat pertama. Itu ayat pendinding. Jadi nak tanya sekarang, kenapa kita hafal? Kalau saya tanya, kenapa kita hafal surah Kahfi? Kenapa kita hafal surah Kahfi 10 ayat pertama? Kan tanya. Kalau orang tanya, kenapa kau berdiri pagi-pagi bangun hafal 10 ayat pertama surah Kahfi? Nak jawab apa? Untuk terhindar dari Dajjal. Itu dia dah kena trik. Itu niat kedua. Niat pertama sebab nak ikut perintah Nabi. Gitu kita. Jadi yang nak selamat daripada Dajjal tu yang kedua. Yang pertama sebab Nabi suruh, kita nak buat. Itu tanda orang sayang Nabi, orang cinta Nabi. Nabi kata, aku nak try buat. Sebab apa? Nabi kata. Kita jadikan latih diri kita. Kalau Nabi buat, aku nak cuba buat. Kalau Nabi suruh, aku buat. Yang kemudian nanti kalau kenapa tu nanti dulu. Tapi kalau Nabi suruh buat, aku buat. Itu sifat para sahabat. Sebab kenapa? Nabi ini wama yantiqu anil hawa. Nabi ini perkataan Nabi itu bukan dengan hawa nafsu. Jadi bila Nabi kata ni bukan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Ini daripada wahyu Allah. Allah sudah kata, maknanya apa? Ada kebaikan itu. Aku ikut. Sahabat pula dia mengkiaskan yang kata Nabi punya perkataan. Apa Nabi buat? Mana Nabi jalan? Dia ikut semau-mahunya. Kan ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi buat apa to the dot, dia akan cuba ikut. Sampai Nabi kalau naik kenderaan lalu satu tempat tu, ada satu pokok tu. Nabi lalu situ, dia pun lalu situ. Walaupun lepas Nabi dah wafat dan pokok tu dah tak ada, dia akan tetap lalu tempat yang sama dengan cara yang sama. Gitu dia orang memuliakan sunnah
Nabi. Gitu sayangnya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Okey. Sekarang ni dalam kumpulan ni saya tahu sebab saya pagi bangun saya dengar kan hafalan-hafalannya kan, saya dengar isteri saya mengajar dengan penuh sabar kan, hafal-hafalannya kan. Bagus bagus, hafalannya semua bagus. Kan? Semua dapat pahala. Tapi saya tahu tak semua orang boleh hafal 10. Kan? Tak semua boleh hafal 10. Belum masuk gua ni, ayat 9 10 masuk gua. Ada belum masuk gua sampai sekarang. Surah Kahfi kan surat pasal gua. Ada belum masuk gua ni. Kat depan gua je belum masuk lagi ustaz. Kan kat pintu pemuka kat pintu gua ni belum masuk kan. Ha, agama ni agama yang indah. Dalam hadis yang lain dikatakan siapa yang menghafal 3 ayat daripada permulaan surah Kahfi pun dapat kelebihan yang sama. Yang 3 ni mungkin Nabi agama ni kesian. Ada yang boleh hafal 10, ada boleh hafal semua 110 ayat. Yang ini boleh hafal 3 aja. 3 pun ada chance selamat daripada dajjal. Sebab apa? Kesungguhan dia. Jadi jangan putus hati, jangan kita, ya Allah, kalau dajjal datang habislah aku yang hafal 2 ayat ni, habislah ketipuan dajjal. Tak, ada 3. 3 yang pertama, 3 yang pertama. Ustaz boleh kongsi-kongsi tak? Saya hafal 1, dia hafal 1. Taklah. Dia 3 satu orang hafal 3 nak diskaun terus. Kan? Baca hafal 3. Ada setengah riwayat mengatakan 10 yang ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Ya, jadi itu fungsi dia. Pertama, ingat, 2 sebab kita nak hafal surah Kahfi yang 10 ayat pertama. Pertama ialah supaya kita ikut akan saranan Nabi. Ikut akan anjuran Nabi SAW. Yang kedua, supaya kita terselamat daripada Dajjal. Selalu gitu. Kan, kalau kita apa-apa, kenapa kau buat? Sebab Nabi buat. Kenapa kau buat? Sebab Nabi suruh. Kenapa kau buat? Sebab Nabi galakkan. Itu first. Kenapa kau bangun tahajud? Oh, bangun tahajud nanti ada macam-macam kelebihan. Tak. Bangun tahajud sebab Nabi suruh kita bangun tahajud. Kenapa kau tanya? Sebab Nabi pun buat tahajud. Jadi gitu. Jadi kita punya perbuatan tu mulanya sebab nak ikut Nabi SAW. Mula daripada situ. Sebab Allah kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dia contoh terbaik. Allah kata dalam Al-Quran lagi, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kan? Barang siapa, katakan Nabi Muhammad, barang siapa yang sayang, cinta, kasih pada Allah, fattabi'uni, ikut aku. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, Allah akan sayang pada dia. Itu tanda kasih, sayang, cinta pada Nabi. Nabi kata kita buat. Macam kita kan, kita jadi anak. Mak suruh buat, kita buat tak? Buat. Mak kata apa? Buat. Bapak kata apa? Buat. Itu anak yang baik. Disuruh buat. Tak ada melawan. Kan? Pasangan kita suruh buat apa? Buat. Kan? Dan tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang orang kita sayang tu sanggup kita meredah lautan api kerananya. Betul? Kan? Itu namanya sayang. Nah, sekarang soalan kita seterusnya ialah, Ustaz, kenapa surah Kahfi ni banyak-banyak surah nak lawan Dajjal ni, kenapa Nabi mention surah Kahfi? Kenapa tak surah lain? Kenapa diberikan emphasis, diberikan penekanan pasal Dajjal ni pada surah Kahfi ni? Apa kaitan 10 ayat pertama surah Kahfi ni dengan melawan Dajjal? Pada makna, pada pengertian dia kenapa? Itu soalan kita seterusnya. Wallahu alam, nanti minggu depan saya dah siapkan dah dia punya nota, tapi saya simpan untuk minggu depan sebab kita ada 1 minggu lagi, betul? Kan? Kita ada 1 minggu lagi semester kita dengan sahabat Al-Quran. Semester pula, nyampai je sekolah pula ni kan. Kan. Jadi nanti minggu depan, kalau saya beritahu semua sekarang sebab panjang, sebab 10 ayat ni kita akan bincangkan kenapa 10 ayat ni kaitannya untuk menangkis Dajjal. Ya. Jadi kalau baca saja, nak kata sini, kalau baca saja boleh menangkis Dajjal, apatah lagi kalau kita hafal saja boleh 10 ayat saja boleh melawan Dajjal, apatah lagi kalau kita ini memahami, menghayati dan menghidupkannya. Lagi berlawan Dajjal. Tapi itu kita simpan untuk minggu depan. InsyaAllah panjang umur, sihat walafiat kita semua. Nanti kita akan tahu, kita akan kupas kenapa satu persatu, kenapa 10 ayat pertama ni kalau kita menghayatinya, menghadamnya, menghidupkannya akan menjadi asbab untuk kita terselamat daripada Dajjal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini berhenti sini dulu. Kan sebab dah ambil fadilat-fadilatnya. Sekarang jadi motivasi pula. Kalau baca nak buat hafalan, nak ikut sunnah Nabi, nak ikut anjuran Nabi, dan juga nak selamat daripada Dajjal. Kita gitu. Jadi motivasi sekarang. Kan mula-mula 3 dulu.
Ni nak kasih tip terakhir sebelum kita pergi. Kadang-kadang kita ni, ustaz saya hafal 3 ni geram tak dapat. Orang dah 10 ustaz, saya mesti 3. Tip dia senang saja. Tip dia hafal ni nak tambah. Jangan frust. Semalam guru saya Syah Mas'an dia kata kita ni kadang-kadang nak mengisi benda baru dalam jiwa kita, yang negatif tu kena keluarkan. Negatif tu apa? Keluh kesah kita. Alah, baru tiga. Jangan. Allah kata dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, aku tambah. Jadi kita ni walaupun hafal 2 ke 3, kita kena apa? Alhamdulillah ya Allah dah hafal 3. Tengok nanti bezanya macam mana. Jangan keluh sebab 3 tu Allah bagi dulu. Allah bagi 3 dulu. Yang jadi guru pun sama juga. Daripada sejak azali lagi dia ni. Baru 3 ayat aja. Kan tak meningkat-ningkat. Daripada awal sekolah, masuk sekolah, tak upgrade. Asyik 3. Kan macam-macam. Alhamdulillahillazi, alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah mana, surah Kahfi mana, pusing-pusing. Tak. Yang guru patut bersyukur muridnya sikit, muridnya tambah walaupun tak tambah banyak, dan yang baca tu jangan putus asa. Sebab syaitan ni cara nak tipu kita yang baca Quran ni halus gitulah orang yang menghafal. Kau ni baru daripada dulu 3 ayat. Gitu orang sampai 10 ayat dah. Orang tunggu kau. Faham tak? Nanti Dajjal datang kau kena dulu. Oh, macam-macam syaitan tipu kita. Jadi jangan gitu. 3 alhamdulillah. Alhamdulillah 3 daripada kosong. Kan bagus ni. Kan. Jadi mulanya gitu. Moga-moga kalau kita bersyukur jangan kata jadi 10, jadi 30 juzuk pun boleh. Ya, tak mustahil. Ketawa Cik Lina, tak percaya kata aku ni. Kan mau yakin lah boleh hafal ya. Insya-Allah. Ya, kata Piramli, insya-Allah kau selamat. Kita berhenti kat sini untuk hari ini. Moga-moga Allah berkati kita. Jadi sekarang dah tahu hafal dah almost complete sekarang. Silibusnya dah hafal 10 kan, ada proses menghafal 10. Dah tadabbur makna 10 ayat. Sekarang dah tambah pula sekarang. Tahu pula fadilat kelebihan menghafal. Minggu depan kita tahu pula apa kaitannya dengan menangkis ujian daripada Dajjal. Cantik susunan kita ya. Lepas tu graduation pula. Mana dapat 10 ayat dapat graduation certificate semua. Hebat sekolah ni kan. Ada 10 ayat dapat, orang 30 juzuk kadang tak dapat certificate. Ini 10 ayat dapat certificate. Luar biasa sekolah ni. Kan daftarkanlah anak-anaknya semua ke sini. Kan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Ustaz.